di Terengganu yang juga turut terkesan dengan banjir membabitkan lebih 6,000 mangsa yang dipindahkan di PPS, dan antara daerah yang terkesan adalah Dungun, Setiu, Kemaman dan juga Hulu Terengganu. Jadi kita nak bersama dengan Wakil Astro Awani di Terengganu pula, iaitu Fazlizai Ali, untuk melihat perkembangan terkini. Fazlizai, kalau boleh gambarkan situasi terkini keadaan banjir di Terengganu secara keseluruhannya. Baik, terima kasih Hafizi di Bukit Kewangan. Hari ini merupakan hari keempat bencana banjir melanda di negeri Terengganu ini, menerusi gelombang banjir keempat yang bermula Khamis lalu. Peningkatan demi peningkatan mangsa juga turut direkodkan melibatkan daerah Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman. Sehingga jam 8 pagi ini, seramai 6,305 orang mangsa telah terjejas berbanding 5,900 mangsa yang dipindahkan pada lewat malam tadi. Susulan itu juga sebanyak 49 pusat pemindahan telah diaktifkan bagi menempatkan 1,663 buah keluarga. Dan Fizi, daerah Kemaman terus merekodkan jumlah mangsa tertinggi setakat ini, iaitu seramai 5,108 orang mangsa. Sebanyak 1,238 pusat 1,238 keluarga ini telah ditempatkan di 25 PPS. Disusuli daerah Hulu Terengganu yang menyaksikan seramai 805 mangsa terjejas, membabitkan 308 keluarga. Kesemua mangsa yang terjejas bermula pada Jumaat ini ditempatkan di 13 buah PPS. Manakala di Dungun pula sebanyak 104 buah keluarga membabitkan 381 mangsa dipindahkan ke 10 PPS. Manakala mangsa banjir di daerah Setiu masih kekal dengan 11 orang mangsa melibatkan 3 keluarga. Apa yang saya dapat rumuskan, Hafizi, menerusi hari keempat ini, banjir yang berlaku di negeri Terengganu ini bertambah buruk. Dan jika kita lihat trend-trend kenaikan mendadak jumlah-jumlah mangsa banjir ini berlaku pada lewat tengah malam, di mana sehingga jam 5 pagi tadi operasi pemindahan mangsa khususnya di daerah Kemaman ini masih berjalan. Selain itu juga hujan lebat masih melanda di beberapa kawasan di negeri Terengganu ini, khususnya di kawasan pedalaman. Pertemuan fenomena air pasang besar juga menyumbang kepada peningkatan jumlah-jumlah mangsa yang terjejas ini, khususnya mereka yang tinggal di kawasan yang rendah dan juga berhampiran kawasan sungai dan juga laut. Dan Hafizi, setakat ini hujan masih melanda di daerah Kemaman ini, dan saya jangkakan kemungkinan peningkatan jumlah mangsa ini akan terus berlaku, khususnya di daerah-daerah hulu seperti di Kampung Telandas, Kampung Air Putih dan sebagainya, Hafizi. Fazlizai, jika kata kemungkinan besar akan berlaku peningkatan mangsa banjir di daerah PPS, adakah pihak berkuasa telah pun bersedia, adakah komunikasi daripada pihak berkuasa kepada orang ramai itu dapat disampaikan dengan baik? Bagaimana keadaan seperti itu? Baik Fizi, walaupun keadaan boleh dikatakan bertambah buruk, namun orang kata komunikasi antara penduduk dan juga pihak berkuasa masih boleh dilakukan dan tiada sebarang gangguan ataupun masalah komunikasi yang berlaku. Dan setakat ini juga operasi pemindahan berjalan lancar. Cuma Fizi, untuk sampai ke kampung seperti di kawasan pedalaman seperti di Air Putih, di Kampung Telandas dan sebagainya, kami mengalami mungkin juga pihak berkuasa telah ditempatkan di kawasan berkenaan. Bagaimanapun kami belum boleh mendapatkan gambaran sebenar, kerana untuk sampai ke kawasan-kawasan pedalaman itu kami mengalami kesukaran kerana laluannya telah dinaiki air, dan pihak berkuasa juga menyarankan untuk kami tidak berkunjung ke sana terlebih dahulu kerana bimbang terkandas dan sebagainya. Dan pastinya pihak berkuasa telah melakukan persiapan rapi, khususnya di kawasan yang sering dinaiki air seperti kampung-kampung yang saya sebutkan tadi, Hafizi. Orang kata komunikasi antara penduduk itu berjalan seperti biasa, begitu juga perhubungan mereka seperti tidak putus. Sentiasa update kepada pihak berkuasa, dan banjir yang saban berlaku di negeri Terengganu ini menyebabkan penduduk-penduduk yang terjejas ini sentiasa bersedia. Dan sekiranya air mula naik seperti di Telandas, petanda mereka adalah jambatan di Kampung Telandas. Jika jambatan itu tenggelam, itu memberi gambaran bahawa kampung mereka akan dilanda banjir, dan mereka mengambil keputusan untuk berpindah lebih awal kerana bimbang perkara yang tidak diingini berlaku, Hafizi. Dan dalam masa yang sama, ketika mana era pandemik COVID-19 ini, adakah pematuhan orang ramai kepada SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, bukan sahaja pelitup muka, penjarakan fizikal, tapi juga SOP di kawasan-kawasan PPS itu, tempat-tempat PPS ini, adakah ia baik ataupun perlu ditambah baik? Ada perkara-perkara yang perlu kita teliti, dan bagaimana sebenarnya pihak berkuasa menyampaikan barangan-barangan makanan, keperluan asas kepada mereka yang terjejas, Fazlizai?
menerusi pemerhatian saya di PPS ini, pematuhan SOP itu masih dijalankan dan pihak berkuasa sering mengingatkan masa-masa yang terjejas ini supaya mematuhi kerana kita masih berada dalam norma baru. Seperti Hafizi katakan, selain pelitup muka dan juga pemeriksaan suhu, mereka juga tidak dibenarkan berada dalam keadaan yang rapat antara satu sama lain dan justru itu satu kemah-kemah khas disediakan kepada masa-masa yang terjejas banjir ini. Seperti keperluan makanan pula, Fizi, kita tahu pada tahun ini bila COVID melanda, tiada aktiviti memasak secara bergotong royong dilakukan di kawasan-kawasan pemindahan banjir. Justru itu mereka hanya dibekalkan kepada makanan yang telah ditempah khas kepada masa-masa banjir. Dan setakat ini bekalan-bekalan makanan itu masih mencukupi dan tiada sebarang rungutan yang diterima dan pematuhan SOP masih berjalan dan pihak berkuasa sentiasa mengingatkan dan menerapkan kepada para mangsa ini agar sentiasa mematuhi agar tidak berada berhampiran mangsa-mangsa yang lain dan kekal di kemah. Tiada orang kata aktiviti sembang-menyembang seperti yang kelazimannya kita lihat itu boleh dikatakan berjaya disuraikan oleh pihak-pihak berkuasa, Fizi, di PPS ini.